Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera dan Assalamualaikum saya ucapkan kepada murid-murid kelas 5 Aurora. Pada hari ini kita akan belajar subjek pendidikan kesihatan di bawah tajuk penyalahgunaan bahan, topik inhalan. Baik, pada hari ini kita akan belajar mengenai penyalahgunaan bahan di bawah tajuk inhalan. Pada sesi pembelajaran pada hari ini, murid akan dapat mengetahui pelbagai jenis bahan inhalan, menjelaskan kesan penyalahgunaan bahan inhalan kepada kesihatan diri, mengaplikasikan kemahiran berkata tidak kepada penyalahgunaan bahan inhalan. Apa itu penyalahgunaan bahan? Penyalahgunaan bahan bermaksud menggunakan bahan-bahan seperti dadah, alkohol atau gam dengan tidak mengikut fungsi yang sebenar. Baiklah, murid-murid boleh melihat pada ruangan buku teks. Bahan inhalan ialah bahan kimia yang disedut menerusi pernafasan yang boleh memberikan kesan psikoaktif dan memusnahkan sel otak. Apa itu psikoaktif? Psikoaktif ialah bahan yang bekerja pada otak sehingga dapat menimbulkan perubahan tingkah laku, emosi, persepsi dan kesedaran sistem saraf otak. Antara contoh bahan inhalan ialah gam kasut, pen marker, petrol, terpentin dan tahi lembu. Baiklah, mari kita lihat kepada petikan di dalam buku teks. Bahan inhalan. Zamri dan Ahkau sedang membaca risalah tentang penyalahgunaan bahan inhalan. Mereka ingin mengetahui contoh bahan inhalan dan kesan penyalahgunaannya dalam kalangan remaja. Seperti yang cikgu beritahu tadi, bahan inhalan ini ialah bahan yang mengandungi bahan kimia yang boleh disedut menerusi pernafasan kita dan menyebabkan kesan psikoaktif seperti kecelaruan minda dan memusnahkan sel otak. Di dalam gambar tersebut telah dipaparkan contoh-contoh bahan inhalan. Yang pertama ialah cecair cat, terpentin. Baik, terpentin ini tugasnya ialah untuk melarutkan cat. Gam pipe untuk melekatkan pipe. Gam kasut untuk melekatkan kasut. Pen penanda, cecair pemadam ataupun yang dikenali sebagai liquid paper. Penanggal cat, pengilat kuku, penyembur rambut yang mengandungi alkohol, shellac dan juga petrol. Baiklah, murid-murid, bahan inhalan ini juga terkandung bahan yang meruap. Okey, bolehkah murid-murid memberikan contoh bahan-bahan yang meruap yang lain? Contoh bahan yang meruap terdapat pada produk yang mengandungi alkohol. Bolehkah murid-murid mengenal pasti bahan yang mengandungi alkohol? Selain itu juga, bahan yang meruap boleh juga dihasilkan melalui gas-gas yang berbahaya. Seperti gas metana, gas etanol yang banyak terdapat di sekeliling kita. Baik, penyalahgunaan bahan inhalan boleh memberikan kesan jangka panjang seperti tidak mampu berfikir dengan waras dan logik, keletihan, pelupa, kekurangan berat badan, gangguan emosi dan membawa kepada penggunaan dadah yang lebih berbahaya
Penyalahgunaan bahan inhalan juga boleh dikaitkan dengan kematian secara tiba-tiba akibat kesukaran bernafas dan kemalangan disebabkan oleh khayal. Baik, sudah diperkatakan tadi, bahan inhalan ialah bahan yang membawa kepada penggunaan dadah sintetik yang lain. Bermaksud, seseorang penagih dadah mungkin bermula daripada pengambilan bahan inhalan ini pada peringkat awalnya. Jadi murid-murid, hendaklah kita menjauhkan diri daripada terlibat dengan pengambilan bahan inhalan ini, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Baik, 3 jenis bahan inhalan. Terdapat 3 jenis bahan inhalan iaitu pelarut mudah meruap, seperti cat, pelarut, bahan pelindung fabrik, bahan pengilat, minyak gas, minyak petrol, penanggal gris, gam, pelekat cecair pemadam dan dawat pen. Bahan ini dikatakan mudah meruap apabila terdedah kepada udara. Bagaimana mengenal pasti bahan pelarut mudah meruap ini? Kebanyakan bahan pelarut mudah meruap ini akan mengeluarkan satu bau yang amat menusuk. Jika murid terhidu bahan-bahan pelarut mudah meruap ini seperti gam secara pantas, mungkin tiada kesan yang dapat diperoleh daripadanya. Tetapi jika berterusan, mungkin pelarut mudah meruap ini akan mempengaruhi kesan dan memberikan kesan kepada diri kita. Bahan inhalan kedua ialah bahan gas, iaitu gas butana. Gas yang terdapat pada pemetik api, tong gas, gas peti sejuk, cat penyambur, semburan pewangi yang mempunyai alkohol dan penyembur pelindung fabrik. Di dalam gambar di sebelah, cikgu telah menunjukkan beberapa jenis bahan inhalan mengikut kategorinya. Kamu boleh perhatikan bahan inhalan tersebut. Jenis bahan inhalan yang ketiga ialah bahan nitrit. Bahan nitrit ini boleh didapati dalam penghasilan baja-baja organik. Bahan nitrit ini mempunyai pelbagai jenis. Salah satunya ialah cyclohexyl nitrit, amyl nitrit dan butyl nitrit. Bahan ini sama seperti bahan pelarut mudah meruap, di mana baunya akan sampai menusuk ke dalam hidung dengan begitu tajam sekali. Bahan-bahan ini terdapat pada kandungan di dalam baja. Baik murid-murid, seterusnya kita lihat kesan daripada pengambilan inhalan. Kesan yang kita dapat daripada pengambilan inhalan ini terdapat 3, iaitu kesan serta-merta, kesan jangka pendek dan kesan jangka panjang. Bagi kesan serta-merta, apabila seorang itu mengambil bahan inhalan dalam dos yang tinggi, seseorang itu boleh batuk, bersin, semput, halusinasi, loya dan berdebar. Apa itu halusinasi? Halusinasi ini ialah apabila pemikiran seseorang tidak berada pada dunia yang sebenar. Kesan jangka pendek bagi penyalahgunaan inhalan. Yang pertama, pening, pingsan, bersifat agresif, sakit kepala, keliru, lemah otot, hilang kawalan pergerakan, pertuturan tidak jelas dan sukar untuk berfikir. Manakala kesan jangka panjang, organic brain damage, iaitu kerosakan kepada otak, hilang deria badan, hilang deria bau dan pendengaran, kerosakan kekal saraf, hati, otot, sumsum tulang
dan buah pinggang. Di mana kita dapat lihat di sini kesan jangka panjang untuk pengambilan inhalan ini sangat teruk dan memberikan kesan yang sangat kritikal pada organ-organ dalam tubuh badan. Baik, seterusnya kita lihat kepada muka surat yang seterusnya. Baik, pada muka surat ini, kita akan dapat melihat cara untuk kita berkata tidak kepada pengambilan inhalan ataupun terlibat secara langsung atau tidak langsung dari pengambilan inhalan. Zamri akan berkata tidak jika ada rakan-rakan yang mengajaknya menyalahgunakan bahan inhalan. Zamri sentiasa ingat akan pesan dan nasihat guru serta ibu bapanya tentang kesan buruk penyalahgunaan bahan inhalan. Jadi apabila kita ada ilmu tentang penyalahgunaan bahan inhalan, kesan-kesannya kita akan menimbulkan satu kesedaran pada diri kita untuk menjauhkan diri daripada bahan inhalan ini. Baik, bagaimanakah cara untuk kita mengatakan tidak kepada seseorang ataupun individu yang mengajak untuk terlibat dalam pengambilan bahan inhalan? Yang pertama, murid perlu berkata tidak. Okey? Tidak atau tidak, terima kasih. Yang kedua, katakan seperti keadaan sebenar. Di mana jika murid tidak suka untuk bau gam, katakan sahaja, saya tidak suka bau gam. Secara tak langsung, dapat mengelakkan dari orang mengajak kita untuk mengambil bahan inhalan. Yang ketiga, membuat alasan. Seperti, saya kini dalam keadaan tergesa-gesa. Saya perlu beredar sekarang. Ataupun alasan-alasan lain yang munasabah untuk beredar dari tempat di mana kamu diajak untuk mengambil inhalan. Yang keempat, penangguhan. Seperti contoh ayat, nantilah mungkin pada masa yang lain. Namun harus diingat, ayat penangguhan ini juga tidak boleh dipandang ringan. Bermaksud, murid tetap menjauhkan diri daripada pengambilan bahan inhalan. Yang kelima, tukar isi perbualan. Katakan tidak dan mulakan perbualan lain. Contohnya, mencantas percakapan orang yang mengajak kita dengan ayat, anda tengok perlawanan semalam? Ataupun pertanyaan-pertanyaan lain mengikut topik yang berbeza daripada topik bahan inhalan. Yang keenam, mengulangi. Bermaksud mengulangi tidak beberapa kali. Okay? Sebutkan tidak beberapa kali sehingga orang yang mengajak kita untuk mengambil bahan inhalan tersebut beredar. Yang ketujuh, beredar. Beredar tanpa berkata apa-apa. Yang ke-8, tidak pedulikan. Okay, bermaksud tidak layan. Okay, kalau orang mengajak kita untuk mengambil bahan inhalan, kita berpelakuan seolah-olah tidak mendengar dan beredar daripada kawasan tersebut. Yang ke-9, mengelakkan keadaan. Iaitu kita perlulah menjauhkan diri kita dari mana-mana yang melibatkan inhalan jika kita dapat menghidu rakan-rakan kita ataupun sesiapa sahaja yang rapat dengan kita untuk mengajak kita mengambil inhalan ini. Jadi kita perlu menjauhkan diri terlebih dahulu daripada golongan-golongan seperti ini. Baik, murid-murid, bagaimana cara kita mengenal penagih inhalan? Terdapat tanda-tanda seseorang itu merupakan seorang penagih inhalan. Tanda-tanda ini lazimnya akan dapat dilihat pada fizikal mereka. Yang pertama, tanda cacat pada muka dan jari, tompok dan kudis di sekeliling mulut kerana mereka mengambil bahan inhalan
menggunakan anggota-anggota seperti hidung dan mulut. Percakapan lambat dan tidak jelas. Yang keempat, mata akan menjadi merah, berair dan berkaca, serta hidung yang berair. Yang kelima, sering terdapat kesan pen dan marker di hidung ataupun apa-apa jenis kesan bahan inhalan lain di organ-organ seperti hidung dan mulut. Yang keenam, orang yang menagih inhalan ini akan seboleh-bolehnya menyembunyikan bekas bahan meruap dalam almari atau di tempat tersorok yang lain. Seterusnya, orang mengalami loya, hilang selera makan dan kelihatan tidak terurus boleh juga terjadi sebab penagihan inhalan. Seterusnya, kemurungan. Kemurungan boleh berlaku sama ada tidak mendapat bahan inhalan ataupun mendapat bahan inhalan yang lebih. Seterusnya, pakaian sentiasa berbau. Dan yang terakhir, bau nafas yang luar biasa. Baiklah murid-murid, setakat ini sahaja pengajaran kita pada kali ini. Diharap murid-murid dapat mengenal pasti dan mengetahui apa itu bahan inhalan, cara untuk berkata tidak dan juga kesan-kesan apabila seseorang mengambil bahan inhalan. Murid-murid boleh mempelajari cara untuk menjauhkan diri daripada terlibat dengan golongan ataupun individu yang mengambil bahan inhalan ini. Seterusnya, tugasan akhir yang perlu kamu lakukan, cikgu mahu kamu menjawab soalan pada link yang telah diberikan dan disediakan di dalam Google Classmate. Maafkan saya, Google Classroom. Baiklah murid-murid, itu itulah saja pelajaran kita pada hari ini. Semoga kita akan berjumpa di kelas kemudian hari. Sekian, terima kasih.